Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada pelajar 4 kreatif. So hari ni kita ada kelas, satu lagi kelas, kelas kedua untuk minggu ini. Okey, first of all, hanya ada 5 orang saja. Okey, ada Divanesh, ada breakfast bersama dengan family, tak boleh nak pergi sebab adik dia punya birthday. Proven out of station, aku tak beritahu dia pergi station mana. Lepas tu seorang lagi tuition sejak 10.40 dia akan join. So saya startkan lambat sikit sebab nak bagi peluang kepada yang ada tuition kat awal pagi ni untuk join juga. So saya tak boleh nak tunggu dah, cikgu ada kelas lain juga lepas ni. Okay, so first of all, adakah anda dengar suara saya? Tolong tanya apa ni, awak bagi tahu saya kalau awak dengar suara saya, sila bagi tahu. Mak ni dengar, Jabitra dengar. Siapa yang tak jelas, bagi tahu sebab ada yang cakap suara saya tak jelas. Okay, Syamita pendengar, okay. Today is very important subtopik yang cikgu, okay, dah ni dengar, akan tu So sekarang cikgu nak tengok Jabitra punya kertas draft. Jabitra join tak? Hari tu Jabitra tak join, tapi Jabitra buat tak? Kita tahu Jabitra buat ke tak? Loh ini boleh tunjukkan kertas draft anda? Dah buat cikgu. Sudah buat? Oh, dah buat. Dah buat. Bagus. Boleh awak Jabitra onkan kamera dan tunjuk kertas draft yang Jabitra buat. Okay, tolong on kamera semua Hari ni on kamera. Sekejap Using saya nak tengok sekejap Jabitra punya. Okay, Jabitra punya, okay, cantik. Tengok sampai bawah, yang bawah. Okay, ada. Alright, atas cikgu nak tengok Pak CY. Tulis tak? Ke kiri sikit. Okay, tajuk ada, very good. Okay, alright. Cuma Jabitra, you see your graph teguran sikit daripada cikgu Jabitra. If you see your graph, you nampak tak graph you kan ada tajam pada yang daripada yang lengkuk ke yang lurus tu, dia macam nampak tajam sikit kan. So supposedly Jabitra jangan nampakkan dia tajam, kena nampakkan smooth. So maksudnya sebelum nak ke lurus tu Jabitra naikkan sikit supaya nampak lurus, jangan nampak macam ada segi. We don't want to, it's like an edge, ada edge kan, I don't want. Alright, kita tak, bukan I don't want, disclaimer don't want, this is not the way on how you exactly itulah Jabitra tapi by apa ni, overall okay, sangat okay. Nampak smooth first time kan. Okay, Jabitra dah tunjuk. Lohi ni, can you show me? Mani tak ada komputer, tak ada kamera pula. Tapi kau buat ke tak Mani? Lohi ni? Okay, alright. Tak nampak hari ni kejap macam dia freeze. Okay, dekat sikit lagi Roy ni. Okay, tajuk ada, very good. And then okay, you send my WhatsApp ni. Okay, bagus. Tajuk ada yang dekat bahagian Pak CX, Pak CY ada tajuk juga. Okay, Rohini pun sama macam Jabitra tadi. Maksudnya kan, sebelum yang lengkuk nak ke lurus tu, yang 3 point yang lurus tu, awak nampak sangat edge dia. Nampak tak? Faham tak? Nampak macam bersegi. Ini. Kita tak nak nampak bersegi, kita nak nampak dia smooth. Maksudnya sebelum nak ke lurus tu kan, you naikkan sikit, lepas tu di smoothkan. Dia macam tu. Okay? Alright, tak apa, nanti kita terangkan sikit lagi, tapi kita nak tengok seorang-seorang dulu. Thank you very much Rohini. And then we go for Mani, tak boleh. Auni tak buat ni. Auni tak buat. Tak, saya kat luar. Yang kita gerah ni kau buat tak? Ada tapi kat kamera. Yelah, tapi buat lah. Buat. Tengok tak yang dia orang punya tadi tu? Tengok yang tengok. Tengok faham maksud cikgu tu. Kenapa yang cikgu tak setuju tu, sebab bukan tak setuju, sebab dia macam dia bersegi sikit. Okay. Okay, faham. Syamita? Oh, Syamita, buat prank kau ni muka ni. Syamita, are you there? Or do you have any problem?
Yes, teacher. Yes, teacher, what yes? You have problem or you don't have problem? Teacher, I can't open my camera. You cannot open your camera. Using PC or laptop? Teacher, wait a while. I Okay. keluar and masuk again. Okay. Okay, Shanita. I pin you first. Okay, dekat sikit Shanita. Dekat sikit. Okay, tajuk ada. I want to see you punya tajuk pada pasti X dan pasti Y. Pasti Y ada. Okay, pasti X bawah tu. Bawah tu. Okay, tak nampak awak punya tu. Ke kirikan sikit. Ke kirikan sikit. Ke kanan, sorry, ke kanan ke sikit. I nak tengok tajuk. Masa mana masa? Ada. Masa dalam kurungnya saat. Okay, cantik. Kita nak tengok graf. I want to see your graph. Okay, dekat sikit dia Shanita. Graf Shanita ni lawa sikit. Lawa sikit. Dia kurang nampak H. Lawa sikit lah. Tapi dah dekat tempat tu Shanita. Dah cantik dah tu. Very good Okay, tapi make it smoother lah lepas ni Okay, very good. Tajuk ada semua ada. Okay, thank you very much. Dan semuanya cikgu tengok lukis lukis graf tu more than half page. Itu wajib dalam kimia, mesti lukis lebih daripada half page. Okay, now jom kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Alright. So ingat kalau tak faham tulisannya jangan takut. Hari ni kita buat tuition sebab kita ada 5 orang je. Okay, kau boleh tanya cikgu apa-apa saja. Okay, alright, now wait. I'm going to share my screen. Okay. Okay, alright. So we go for okay. Nampak tak screen cikgu? Can you see my screen? Nampak cikgu. Nampak semua nampak Okay, kalau semua nampak cikgu boleh mulakan. Jangan cikgu cakap seorang-seorang je. Okay, hari tu kita dah belajar macam mana yang sebelum ni, macam mana nak isikan jadual. Macam mana nak dapatkan isi pada biasan terkumpul daripada jadual. And then cikgu dah juga ajar macam mana nak lukis graf untuk kadar tindak balas. Itu adalah graf yang bentuk yang itu adalah bentuk yang usually untuk KTB lah, untuk kadar tindak balas lah. Okay, nanti awak akan belajar yang lain lagi sikit. Okay, now hari ni ini adalah soalan yang Lohini tanya cikgu hari tu. Lohini ada tanya cikgu, apakah macam mana nak kira KTB dan apa dia punya unit? Okay, kenapa cikgu tak jawab soalan Lohini? Sebab we don't have to think about it. It's not important at all. Okay, dia bukannya tetap macam tu je unit dia. Dia depends on apa yang dia bagi. Awak tak perlu hafal. Awak perlu tahu je apa benda per apa benda. Macam tu. Okay, so anak-anak, for you to wait satu bau hujan. Sekejap nak tengok satu bau hujan. Macam kau bangun tidur ke apa? Okay. Welcome live. Okay, I continue. Okay, I continue Alright, so untuk mengira KTB, untuk mengira kadar tindak balas, you should know lah what is KTB cikgu tulis KTB sajalah. Untuk mengira kadar tindak balas ada 2 cara. Okay, tindak balas ni awak boleh kira dengan 2 perkara, 2 cara. Yang pertama, kira kadar tindak balas secara purata, secara keseluruhan, secara pukal apa yang awak kumpul tu. Okay, yang ni maksudnya. Ni adalah alright, sorry itulah kan orang tua nak guna teknologi macam ni lah. Okay, now anak-anak, this is the KTB. Okay, kadar tindak balas purata dan juga kadar tindak balas pada masa tertentu. Kadar tindak balas purata ni, yang ni, okay, dia agak mudah. Okay, apa maksud cikgu agak mudah? Sebab awak boleh kira kadar tindak balas purata anak-anak
Daripada apa? Okay. Daripada bacaan yang jadual tu pun dah cukup. Okay. Daripada jadual tu pun dah cukup awak boleh kira KTB. Tak payah lukis graf. Tapi kalau awak lukis graf juga boleh awak dapatkan KTB dia. Faham Cara kira KTB purata. Cikgu ulang. KTB purata. KTB purata. Ada dua cara. Yang pertama, tak payah lukis graf. Tengok je jadual dia bagi. Boleh dapat dah KTB purata. Yang kedua, melalui graf. Okey, melalui graf awak boleh dapatkan KTB purata. Okey, mana-mana pun boleh. Senang je dua-dua ni pun. Okey. Tapi yang kedua anak-anak. Okey, yang kedua ni kadar tindak balas pada masa tertentu. Yang ni awak wajib lukis graf. Tak lukis graf, kau tak akan dapat pada masa tertentu. Okey? Pada masa tertentu tu kalau tak lukis graf tak akan dapat. Dan bila dah lukis graf, that's why your graph must be very smooth. Kalau graf dia tak smooth, tak cantik, awak tidak akan dapat keputusan yang tepat. Faham tak maksud cikgu? That's why you need to have a very smooth graph. Kalau tak graf tu tak cantik dan macam awak pergi belok sana, belok sini, belok sana, nampak macam orang Parkinson lukis graf tu kan. Awak punya KTB pada masa tertentu tak cantik jawapan dia. Dan juga lepas lukis graf, kita kena lukis tangent terbaik. What is tangent terbaik? Awak tahu tangent tu apa kan? You know what tangent, right? For example, this is the bulatan atau lengkungan. And then you have to what? Macam buat satu garis yang terbaik lah pada mana titik yang awak nak. That is tangent. You should know because you already from 4 matematik. I rasa dah belajar lah tangent. Form 1 dah belajar. Aku ajar mat form 1 Kau jangan menipu. Kau jangan tak tahu. You understand? So there are two ways on how to count the KTB purata dan KTB pada masa tertentu. So now I'm going to discuss about KTB purata dahulu. Okay, we're going to do KTB purata first. Okay, so awak tengok pada graf ni. Ini adalah graf yang hari tu punya yang bacaan cikgu bagi kat awak. Ya? Sherwin cannot join because I think so teacher belum let him in. Okay. Tak ada kat nanti dah. Sherwin dah masuk dah kan? Aida. Okay, Sherwin dah masuk dah kan? Sherwin, can you hear me? Yes, teacher. Okay. You all, kalau macam I tengah shock mengajar tu, I tak dengar, tak baca chat tu sebab I tengah on screen. You just tell me lah, unmute yourself Janganlah macam senyap sampai pukul 10:30 baru cakap Syarifin nak masuk lagi Tolong cakap. Okay, now. Ni cikgu bagi contoh graf. Yang ni graf ni adalah daripada bacaan yang hari tu yang cikgu ajar tu. Okay. Ni adalah bacaan yang hari tu yang cikgu ajar tu. Faham Okay. So, cikgu ambil daripada bacaan ini. Okay. Untuk buat contoh yang ini. Yang ni. Okay. Yang ni adalah graf daripada jadual yang cikgu bagi hari tu. Korang dah dapat dah kan? Okay, now contoh awak tengok kat sini Let's say lah, yang ni graf yang dia dah lukis. Okay, yang ni graf dia dah lukis. Ini bermaksud, inilah paling hujung tadi kalau dia lukis gini. Selalunya dia akan sambung gini. Flat. Kalau flat ni, it means that tindak balas sudah settle, tindak balas. Okay, kalau flat ni. Tapi dia buat sampai sini, maksudnya inilah yang paling last sekali tindak balas dia. Okay. Now, kita tengok. Awak tengok kat sini Yang ni adalah graf dia berdasarkan ni graf yang terbaik. Tapi sebenarnya kalau selalunya data-data tu awak kenakan semua titik lah Tapi yang ni data dia lah. Tak apalah. Okay, now. Cuba tengok soalan ni. Dia kata, minta tolong nombor 1 kira kadar tindak balas pada minit pertama. Understand the question. Kalau dia kata minit pertama. Ni kan, kalau dia kata minit pertama ni kan. Ni macam ala-ala secara pukal tau. Soalan dia secara pukal. Minit pertama. Keseluruhan minit pertama. You tahu je soalan tu, you know that this is the kadar tindak balas purata. Dia bukan kadar tindak balas pada masa tertentu. Contoh soalan dia. Kirakan pada minit pertama. Kirakan pada minit pada minit yang kedua. Itu maksudnya kalau minit pertama tu daripada masa kosong sampai 60 saat lah. Sebab 1 minit adalah 60 saat. Betul tak? So, you have to understand the question. The question cakap minit pertama, it means that masa dia kosong sampai 60 saat. Faham? Okay.
cikgu terus pergi kepada semua soalan dulu so that you can differentiate what are the difference between the questions. Okay. Tengok soalan nombor 2. Kira kadar tindak balas pada minit kedua. What does it mean by minit kedua? Minit kedua means daripada, okay, saya nak tanya, minit kedua tu apa maksudnya? Minit kedua tu daripada mana ke mana? Cikgu terang. Minit kedua tu daripada berapa saat ke berapa saat? 60 Hmm. 60 to 90. Enam, nanti. Tunggu. 120. Ke 90 ke? Oh yes, Siapa 60. yang jawab tu? Lai Saya, Syarwin. Syarifin, okay. So, kalau minit kedua, maksudnya daripada 60 saat. 60 saat ke 120 saat lah je Fitra. Faham tak? Sebab 1 saat kan 60. 1 minit kan 60. Kalau 2 minit kan 120 saat. Okay, betul je Fitra. Faham dah sekarang ni? Ya cikgu ya. Okay. Now, cikgu nak tanya Syarifin lah sebab Syarifin tolong jawab tadi. You see the question number 3. Kira KTB pada 2 minit pertama. Kalau dia kata 2 minit pertama, daripada mana ke mana? Syarifin nak tengok. 0 to 120. 120. Very good. Faham tak? So, awak tengok pada soalan pertama. Okey, cikgu nak tanya, faham tak? Sesiapa nak tanya tak? Tak. Kalau nak tanya, terus cakap je. Tak payah tulis-tulis. Nak tanya tak? Tak ada. Tak ada Okey, awak tengok Kira kita tengok pada soalan pertama balik. Kira KTB pada minit pertama. So, maksudnya kalau minit pertama, daripada 0 sampai 60. Inilah minit pertama. So, cikgu nak kira macam mana? Okey. Cara dia ialah kalau ni daripada graf. Awak ambil pembaris. Jangan ikut sini Ambil pembaris. Lepas tu awak gariskan. Ingat, mesti lurus dan mesti lurus. Macam ni, tak ada grid. Cikgu pakai buat je untuk tunjuk contoh. Okey. Tapi kalau awak daripada graf, awak memang kena terus ikut exactly graf awak. Okay. So, let's say yang ni lah jawapan saya. Macam ni lah jawapan saya. So, cara nak kira KTB anak-anak. Okay, we answer for question number 1 The answer question number 1. Okay, wait. Okay, answer for question number 1. How are you going to answer? KTB. Sama dengan, okay, awak tengok sini. Kalau kadar tindak balas, we go back to the definitions of kadar tindak balas. Okay, apakah itu kadar tindak balas? Okay, cikgu ambil masuk ke KTB hari tu. Perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Maksudnya kuantiti apa yang korang ukur bahagikan dengan masa yang diambil. So, we go back to the pengiraan tadi. Okay. So, kita sekarang ni mengukur gas karbon dioksida punya volume. Betul tak? So, sekarang ni yang menjadi ukuran kita untuk kadar tidak balas ialah isi padu CO2. Betul tak? Isi padu CO2. Ada orang nak masuk lagi ke? Okay, Vicky. Alright Okay, so cikgu sambung. Okay. So, maksudnya sekarang ni isi padu CO2 yang terkumpul dalam unit cm padu, awak kena bahagikan dengan masa dalam saat. Sebab sekarang ni we are talking about saat. Okay, so sekarang cikgu teruskan lagi. Okay, so berapa isi padu pada minit pertama? So, awak dah tahu, oh minit pertama dekat sini, aku naik atas, aku pergi kiri. Oh, 15 cm padu. So, cara ni nak buat apa cikgu? So, apa susah? 15 cm padu bahagikan dengan masa. So, 60 saat minit pertama, 60 saat lah. Jawapan dia, 15 bahagi 60. Berapa 15 bahagi 60? Cikgu buat kira sekejap. 5 boleh bahagi 60 sama dengan 0.25. So, sorry? Betul tak? 0.25.
Hello. Betul lah tu. Ha, 0.25 apa cikgu? Apa susah? cm padu per saat. Okay, cm padu per saat. Cikgu, kalau ada cara lain tak nak tulis cm padu per saat? Okey, caranya ialah salah enggak pula. Ataupun 0.25 cm padu per saat. Sama je lah maksud dia ni. Yang kan perbawahkan, kat bawah kan kena negatif 1. So, inilah unit dia loh ini. Yang macam loh ini tanya cikgu tu, cikgu apa unit? So, apa yang atas pun apa yang bawah. Kau tak payah nak hafal. Sebab ada tu yang dalam segi jisim. So, atas tu G. Bawah tu saat mungkin. Ada bagi dalam minit, kau guna dulu minit. Ada bagi dalam jam, kena guna jam. Tapi, it's not a problem. Depends on the question. Kalau question tak tetapkan apa-apa, ikut je apa dia bagi. Kalau question tetapkan apa unit, awak kena tukar unit apa yang dia nak. Tapi selesai setahu saya lah soalan tak ada pun yang tukar-tukar dia. Semuanya sama je. Faham Okay. For now, do you understand or do you have any question? If you have any question, just unmute yourself. Don't chat ke apa. Kecuali memang ada masalah. Tak ada Okay. Now we go question number 2. Kira KTB pada minit kedua. So, minit kedua pula daripada, minit kedua ialah daripada 60 ke 120. Betul tak? Daripada 60 ke 120. Kalau yang macam ni, macam mana pula cikgu? Cara dia, awak ingat yang ni tak termasuk tau. Yang ni tak termasuk sebab masa kedua adalah 60 sampai 120. So, kalau 60 ke 120, awak kena tengok kat 60 berapa isi padu. 15. Pada 120 pula. 120 Okey, pergi sini. Let's say lah saya kata yang ni adalah tempatnya tengah-tengah. Sebab ni tak ada grid so cikgu bagi secara macam Okay, boleh Jan. Boleh Jan. Yang ada soalan ke tak ada? Okay, so kalau 20 dengan 25 di tengah-tengah adalah 22.5. Betul tak? So, apa cara ni cikgu? Isi padu nak dapat dia ialah, isi padu gas yang kita dapat untuk minit kedua ialah 22.5 tolak dengan 15. Faham tak? 22.5 tolak 15. Sekejap So, KTB pada minit kedua. Caranya ialah 22.5 tolak dengan 15 cm padu. Kita bahagikan. Tengok. Sekarang masa berhati-hati ya anak-anak. Minit kedua bermaksud 120 tolak 60. Minit kedua tetap juga masa dia 60 saat. Betul tak? So it means that ni 120 tolak 60. Hello. Yes? Where's teacher? Yeah. Any question? Shervin? No. Yeah? Alright. So, kita teruskan pengiraan kita. 22. Wait, korang kira tak boleh ke? Calculator tak ada. 22.5 tolak 15. 7.5. So, atas ialah 7.5 cm padu per 60 saat. Tetap juga bawah tu 60 saat. Minit kedua maksudnya, minit kedua maksudnya tetap juga 1 saat. Awak faham kan? Sebab 120 tetap 60 tetap 60 saat. So, what is the answer? So, the answer is 7.5 we divide by 60. So, the answer is 0.125. 0.125 what? cm padu per saat. Faham tak macam mana nak kira tu? Okay. Ada soalan tak nak tanya? Faham tak buat masa ni? Do you understand or not? Hello. Okay, ada apa-apa sesiapa yang nak tanya tak? Yang macam rasa macam keliru lagi. Tak ada kan? Hello. Saya rasa simple je ni. Okay, boleh? Betul? Tak ada Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan untuk soalan nombor 3.
Okey, kira KTB pada 2 minit pertama. 2 minit pertama, kita dah cakap tadi. Daripada 0 sampai 120 lah 2 minit pertama. So, daripada 0 sampai 120. So, kita daripada 0, kita naik graf. Tak ada naik memang sini lah mula dia. Isi padu pada masa kosong, ialah kosong lah. Mana ada lagi karbon dioksida terkumpul pada waktu awal-awal waktu tu kosong-kosong lah. Okay, so now we go for 120. 120 kita dah buat dekat sini. Benda sama je kan. 22.5. So, nak kira KTV pada 2 minit pertama ialah isi padu dia berapa? 22. Kalau 120 kan, tolak dengan kosong lah. Sebab minit pertama 22 ni tadi, tolak lah dengan kosong kat sini. Memang start dari kosong. cm padu perkan dengan, of course lah awak cakap tadi kan, daripada masa 120 aku tolak lah dengan kosong. Sebab 2 minit pertama ialah 120 saat. So apa susah? So it means that 22.5 cm cube over 120 seconds. So the calculation, the answer is 22.5. What to do now? 22.5 divided by Masih, teacher. 120. So the answer is 0.1875. Okay, the answer is 0.1875 cm per Dia mana teacher second. message பண்ணி. Okay, if you were to ask me, teacher, actually kan, how many decimal places that we need if you want to do this kind of calculation? ஷெர்வின் பாண்டுக்குள்ள முடிச்சிருவாங்களா டியூஷன் இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் Dey, apa tu? Kenapa? Telia. டீச்சர் லாஸ்ட் சீன் வந்து 10:24 அதுக்கப்புறம் கூறவேல போல ஒண்ணு Weh, இல்ல. cakap lah bahasa Melayu. அவங்க வைஃபை ஹவுஸ் வைஃபை போல. Maybe teacher's wifi. Hello? Okay. Is there any problem? Hello? Can you hear me, guys? Hello. Yes, Hi, can teacher. teacher. So is there any problem? No? No. Okay, can I continue? Yes. Okay. Alright. So, I continue. Alright. So this is the answer. So now, if you ask me how many decimal places that we need kalau soalan macam ni, tempat perpuluhan dia at least 3 ataupun 3 pun cukup. Contoh mesti ada 3 angka bererti. You understand what is angka bererti, right? So kalau lah macam ni soalan ni, awak boleh bagi jawapan 0.1875 boleh, tak salah. Ataupun awak boleh bagi 0.188 cm padu per saat. Also can. Okay. Tapi tak cantik kalau awak buat 0.19 cm padu per saat. Sebab jawapan dia ada 4 titik puluhan, awak bagilah 3. Kalau jawapan dia dah memang ada 2 je angka berarti, kau jangan pergi tambah pula. Ambil je lah. Tapi for the case kalau macam jawapan dia 0.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 panjang kat belakang kan. Ambil hanya 3 angka bererti. Jawapan, cikgu tulis kat sini, 3 angka bererti. Kalau panjang. Tapi kalau jawapan dia dah memang 2.5 je, kau janganlah kita tambah-tambah pula. Ambil je dah 2.5. Faham? Okay. So for now, for this question, do you understand? Do you understand? Yup. Sure? Sure? Yes. Yes. Okay. Kalau faham, tiada masalah. Okay. Now, itu tadi melalui graf kan? Let's say lah. Katakan, let's say lah. Melalui, awak boleh kira juga kadang tindak balik data melalui, cik-cik tadi, graf kan? Bukan graf dah tadi lah. Satu lagi jadual kan? Okay, contoh lah kan? Kita tengok jadual ni. Ini jadual sama dengan graf kan? Tapi cuma ni graf. We can't see the screen, teacher. You can't see the screen? Yeah. Oh, really? The teacher already present, teacher. I already present. Can you see my I screen right now? can't see. Now? Yeah, now can, teacher. Now, you tell me if you cannot see my screen, you straight away tell me. Janganlah sorang-sorang cakap. Okay, now, everybody can see my screen, right? Okay, now, Yeah, you see here. Okay, let's say, the same question ni, okay, you faham tak? Ini adalah data yang sama dengan result yang tadi, yang cikgu bincang graf tadi.
Okay, so cikgu nak guna soalan yang cikgu tadi yang sama. Soalan pertama saya tadi apa? Pada minit pertama, betul tak? Okay, so pada minit pertama kira KTB. So, pada minit pertama kira KTB Cikgu ulang soalan yang sama tapi kita baca melalui jadual. Awak tunggu sekejap Sat. Okay, I padam sekejap. Okay, let's see. Okay, kalau kita melalui jadual. Okay, kalau melalui jadual. Soalan pertama tadi ada apa? Pasal dia kata apa? Kira KTB pada minit pertama kan? So, kalau kat sini minit pertama awak dah tahu 0 ke 6, 60. So, kalau 0 ke 60 yang terkumpul adalah 16. So, caranya ialah KTB. Yang ni awak ingat kan yang tadi tu saya pakai ambil je daripada graf. Tapi benda tu sama je tau. Saya tak tengok wujud ni lagi. Tapi kalau nak kira kat jadual macam mana pula? Awak faham maksud saya? Okay. So, KTB ialah caranya ialah berapa CO2 yang terkumpul? Awak tengok kat sini pada 0 ke 60 dia punya CO2 yang terkumpul ialah 16 cm padu. So I write here 16.0 minus 0 cm padu bahagikan dengan berapa? 60 saat. Sebab soalan tadi pada saat yang pertama. So maksudnya 16 cm padu per dengan 60 cm padu. So jawapan dia okey. Awak tengok yang tadi saya back kepada yang saya buat pengiraan tadi. Pengiraan saya tadi awak tengok ni 15 kan? Atas tadi 16 kan? Sebab yang ni saya pakai bantai je letak kat sini tau. Tengok tau. Faham tak maksud cikgu? Yang ni cikgu pakai bantai je tau, tengok. So sebenar-benarnya kalau sebab cikgu ala-ala tengok kat graf kan tadi. Tetapi kalau sebenar-benarnya ialah kalau daripada jadual awak boleh tengok terus 16. So 16 tolakkan dengan kosong sebab pada minit pertama. Okey. So 16 tolak kosong bahagi dengan 60 lah. So jawapan dia akan lebih kurang juga macam tadi tu. Cuma ni cikgu ambil ni 16 Awak faham maksud cikgu kan? So jawapan dia cm padu per saat. Okey, yang ni cikgu salah ni. Kita tulis. Ini adalah saat. Okay, now berapa apa jawapan dia? Lebih kurang yang tadi tu. Cuma yang cikgu ambil 16. Yang ni lebih tepat. Yang tadi tu cikgu pakai macam letak je. Okay, contoh kedua. Tadi soalan yang kedua apa? Pada minit kedua. Minit kedua ialah 60 ke... Okay, ni saya tukar warna lain lah. Okay, minit kedua ialah daripada 60 ke 120. So, caranya ialah tengok berapa ke 120. Oh, 23. Yang pada 60, oh 16. So, KTB pada minit kedua ialah 23 tolak dengan 16 cm padu bahagikan dengan pada minit kedua ialah 120 saat. 120 tolak 60 saat. Okey. Yang ni okey. Alright, bla 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 bla. 23 tolak 16 3 4 5 6 3 7 17 cm padu bahagi dengan 6 60 saat. Bla 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 bla. Awak buat kiraan. Dapatlah cm padu per saat. Sama je benda tu. Jawapan dia lebih kurang dengan yang graf tadi. Faham? So now we go for soalan nombor 3 tadi. Soalan nombor 3 kata 1 minit pertama. Oh, so 1 minit pertama ialah daripada 0 ke 120. Betul tak? So, saya cikgu tukar ya. Okey, 0 ke 120. So, maksudnya 120 ialah 23 pada 0 ialah 0. So, KTB dia ialah 23 tolak 0 cm padu bahagikan dengan 120 tolak 0 saat. So, 23 bahagi 120. Ini cm padu, sini saat. So, jawapan dia bla 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 apa? Cm padu per saat.
Awak kalau awak bandingkan jawapan dia memang lebih kurang je dengan yang kita kira yang tadi. Faham tak? Faham tak? Okay. So, do you understand? Siapa faham? Angkat tangan. Siapa faham? Cakap faham. Khabar faham. Siapa yang tak faham tu cakap cikgu saya keliru yang kat sini. Kat mana-mana. Cakap je. Cikgu, Ya. buat minit pertama is 60 saat kan? Ha? Minit pertama. Aha. Hello. Tak dengar lah. Hello. Hello, Shervin, minit pertama. Is 60 right, cikgu? Minit pertama 60. Kenapa? Yang mana yang saya salah ke? Ya, tiga. Nombor Soalan 3. 3. 2 minit pertama kan soalan kan? Ni, pergi tengok Oh. soalan tadi tu. Kira pada ni. Ni Shervin. Shervin, kan? 2 minit pertama kan? Okay. Betul tak? Betul tak? Ya. Saya Ya. guna soalan yang sama tau Shervin untuk pergi ke yang kira dekat jadual tu tau. Faham Ya. Okay. Betul saya Ya, okay. Okay, very good. Apa, awak jangan risau. You don't have to be worried because I'm going to give you exactly what I write. Dia jangan risau. Nota ni kiranya awak dah dapat dah. Awak salin balik je nanti. Macam hari tu. Okay. So, for now, any question? Tak ada Tak ada? Okay. So, kalau tak ada, cantik lah. Yang ni dalam bahasa Inggeris lah. Saya tegangkan sendiri dalam bahasa Melayu tadi lah. Okay, boleh? Alright. So, anak-anak, if you don't have any question, you see this question. Gitu. Okay. Okay, can you see, ni contoh yang seterusnya. Okay, can you see the question? Can you see the question? Yes. Okay, so, boleh tak you cuba jawab sekejap? Okay, cuba jawab sekejap, boleh? I give you 5 minutes to answer.